Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 15 November 2020. Saya Syahril Sarafudin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Selepas 8 tahun berunding, RCEP ditandatangani secara rasmi. Penggerak utama pemulihan ekonomi dan pembukaan semula pasaran. Kes sembuh dan kes baharu COVID-19 catat 4 angka. Kuala Lumpur rekodkan jumlah kes baharu tertinggi 475, mengatasi Sabah 381 kes. Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP ditandatangani secara rasmi tengah hari tadi pada hari terakhir sidang kemuncak ASEAN ke-37 sekaligus menjadi instrumen penting kepada pemulihan ekonomi serta bakal menggalakkan pembukaan semula pasaran selain memastikan rantaian bekalan tidak terganggu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin RCEP bakal menjadi penggerak utama integrasi ekonomi serantau dalam ASEAN dan rakan dialognya. Situasi ekonomi berbeza, 15 negara anggota berupaya meningkatkan taraf hidup kehidupan rakyat merangkumi 1/3 penduduk dunia. In respect of COVID-19, Malaysia is confident that the RCEP agreement is critical for the region's response to pandemic. Malaysia is also confident that RCEP can be used as one of the economic recovery tools. We believe the implementation of this agreement will encourage reopening of markets as well as ensuring uninterrupted supply chain. Majlis menandatangani RCEP diadakan secara maya oleh 10 negara anggota ASEAN bersama 5 rakan dialog iaitu China, Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand. Satu lagi rakan dialog, India, mengundur diri daripada rundingan RCEP pada November 2019. Berhubung perkara itu, Tan Sri Muhyiddin menegaskan Malaysia dan ASEAN tetap menganggap India sebagai rakan penting dan strategik. Jumlah dagangan antara ASEAN dan India meningkat setiap tahun. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata peniaga di Malaysia bakal menerima limpahan manfaat RCEP. Ini termasuk penghapusan dan pengurangan tarif untuk barang-barang dagangan serta memudah cara ekspor dan import antara negara anggota. Penyedia perkhidmatan termasuk e-dagang juga berpeluang menikmati capaian pasaran yang lebih besar terutama dari segi penawaran rentas sempadan. Menyedari tentang kepentingan PKS ataupun SMEs dalam memainkan peranan sebagai tulang belakang ekonomi, RCEP akan memastikan persaingan yang seimbang di antara negara-negara membangun dan negara-negara yang sedang membangun. Terdapat juga fasal khusus special provision dalam RCEP berkenaan dengan peruntukan perkongsian informasi dan mempromosikan langkah-langkah ketelusan untuk mempermudah perniagaan dan pelaburan di rantau ini termasuk menyediakan peluang kerjasama ekonomi dan teknikal terutamanya kepada PKS. RCEP, Perjanjian Perdagangan Bebas terbesar dunia, ditandatangani selepas rundingan selama 8 tahun melibatkan 31 pusingan rundingan semuanya. 15 negara anggota RCEP berangkumi 2.2 bilion penduduk atau hampir 29.7% daripada jumlah penduduk dunia. Ia juga mewakili 24.8 trilion dolar Amerika atau 28.9% daripada keluaran dalam negara kasar dunia berdasarkan data Bank Dunia bagi tahun 2018.
Terdahulu ketika berucap pada sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ke-11, Perdana Menteri menyeru pemimpin global meningkatkan usaha mengekang keganasan daripada terus berleluasa. Pada masa sama, menyatakan sokongan padu kepada gencatan senjata global, terutama ketika dunia berhadapan COVID-19. Sehubungan itu, Tan Sri Muhyiddin mengharapkan pemimpin seluruh dunia memperluas usaha mengakhiri permusuhan untuk menjadikan dunia kembali aman, stabil dan selamat. Jelas Perdana Menteri persetujuan Kuala Lumpur dalam memeterai perjanjian mengenai larangan senjata nuklear TPNW menunjukkan sokongan kepada agenda berkenaan. While we endeavour to flatten the curve of COVID-19, the recent terror attacks in Europe provide that the curve of terrorism and violent extremism has not been flattened. On disarmament and non-proliferation of nuclear weapons, we should not lose sight of the imperativeness of general and complete elimination of nuclear weapons, even in the wake of COVID-19. We hope that this initiative would contribute towards ending hostilities and achieving sustained peace throughout the world. Tegas beliau lagi, semua negara perlu menerapkan rasa saling menghormati dan sepakat menentang penganiayaan, provokasi, prasangka serta mengelakkan kebencian agama juga kaum. Kuala Lumpur turut menyeru agar peranan sama rata dapat dimainkan semua pihak dalam menangani krisis pelarian Rohingya. Jelas Tan Sri Muhyiddin, kesan krisis di Rakhine terus memberi impak kepada negara serantau dan Malaysia tidak terkecuali. However, Malaysia can no longer take in more refugees as our resources and capacities are already stretched, a fact that has since been compounded by COVID-19. Beliau terus menggesa PBB dan masyarakat antarabangsa untuk mengambil langkah lebih tegas dalam meringankan penderitaan rakyat Palestin yang ditindas Israel. Sidang Kemuncak ASEAN PBB ke-11 sebahagian daripada Sidang Kemuncak ASEAN ke-37 yang dihoskan Vietnam melalui persidangan video. Sidang Kemuncak ASEAN ke-37 melabuhkan tirai petang tadi. Di sebalik kekangan untuk bersidang secara bersemuka, Malaysia menyifatkan penganjuran edisi kali ini sebagai amat berjaya. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata antara pencapaian paling bermakna buat Malaysia pada persidangan kali ini adalah kesepakatan semua negara anggota meluluskan kerangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN ACRF. Pertamanya ialah kerangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN or the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ACRF. ACRF ini dicadangkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di Sidang Kemuncak ASEAN Plus 3 April lalu, dan saya tengok usaha memperkasakan ASEAN dalam landscape pasca COVID-19 ini dapat sambutan bulat daripada kepimpinan negara-negara ASEAN. ACRF menggariskan strategi untuk merancangkan kembali ekonomi, perdagangan dan pelaburan menerusi penerapan norma baharu termasuk pengaplikasian teknologi dan platform digital. Selain itu, perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP yang dimeterai setelah rundingan selama 8 tahun juga berupaya meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan ASEAN di era pasca pandemik COVID-19. Sidang Kemuncak ASEAN ke-37 yang dianjurkan Vietnam selaku pengerusi ASEAN 2020 menghimpunkan kesemua 10 negara anggota dan 8 rakan dialog. Sidang Kemuncak kali ini juga menyaksikan 3 lagi negara menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, iaitu Cuba, Afrika Selatan dan Colombia. Ia menjadi bukti perjanjian yang telah disertai 43 negara itu menyerlahkan ASEAN masih relevan. Persidangan ASEAN 2021 akan dipengerusikan oleh Brunei Darussalam.
Kes sembuh dan kes baharu COVID-19 hari ini mencatat 4 angka. Kes sembuh 1,013, manakala kes baharu 1,208 dengan 3 lagi kematian dilaporkan. Dari segi jumlah kes mengikut negeri pula, Kuala Lumpur paling tinggi dengan 475 kes, mengatasi Sabah yang mencatat 381 kes, Selangor ketiga dengan 185 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan turut memaklumkan 3 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti di Sabah dan Johor. Kluster Plaza melibatkan daerah Kota Kinabalu telah dikenal pasti hasil saringan individu bergejala pada 11 November lepas. Sejumlah 19 individu telah disaring dengan 12 kes dikesan positif COVID-19 dan dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu. Bagi kluster Jalan Kalabakan melibatkan daerah Tawau, hasil saringan individu bergejala pada 31 Oktober dan telah dimasukkan ke Hospital Tawau. Sejumlah 22 individu telah disaring dan kesemua telah dikesan positif COVID-19. Manakala bagi kluster Jerry melibatkan daerah Kota Tinggi, Mersing dan Muar di Johor telah dikesan hasil saringan di pintu masuk antarabangsa Singapura pada 6 November 2020. Sebanyak 26 kes dikesan positif, 609 individu masih menunggu keputusan dan 535 individu negatif. Kenyataan sama turut memaklumkan penamatan kluster Bah Arnab yang melibatkan daerah Kuching di negeri Sarawak. Sehingga 15 November, seramai 72 individu telah disaring dengan 12 kes dikesan positif COVID-19 manakala 60 individu lagi adalah negatif. Tiada kematian dilaporkan bagi kluster tersebut. Meskipun negara sedang mengalami gelombang ketiga penularan pandemik COVID-19, masih ramai yang berdegil apabila terus berhibur di pusat hiburan dengan 131 individu ditahan atas kesalahan berkenaan semalam. Kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut mereka antara 568 individu yang ditahan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semalam. Dan daripada jumlah itu, 516 di kompaun, 49 di reman dan 3 lagi dijamin. Kesalahan ingkar arahan PKP yang lain termasuk gagal mematuhi penjarakan fizikal 160 orang, tidak memakai pelitup muka 116 orang, gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan 56, rentas negeri atau daerah Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat tanpa kebenaran 43 dan lain-lain 62. Sementara itu, sebanyak 250 sekatan jalan raya dilaksanakan dan 42 pendatang asing tanpa izin menerusi operasi benteng. Manakala menerusi operasi sanitasi awam pula, sebanyak 29 operasi sanitasi dilaksanakan semalam. Penduduk Medan 88 Bandar Baru Salak Tinggi yang tidak pulang ke kediaman masing-masing selepas kawasan berkenaan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah tampil menyerah diri. Kesemua mereka masing-masing berbuat demikian pada Khamis dengan 13 individu dan 11 yang lain pada Jumaat lepas. Kenyataan Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof turut menyebut semalam 3 individu lagi yang merupakan rakyat tempatan berasal dari Sabah menjalani saringan COVID-19. Setakat ini 6 warga Indonesia, 3 warga Thailand, masing-masing seorang dari Myanmar, India dan Nepal, manakala selebihnya rakyat tempatan telah pulang ke Medan 88. Sementara itu, sejak pelaksanaan PKPD, 324 penduduk Medan 88 telah menjalani ujian saringan dan daripada angka itu, 4 daripada mereka positif COVID-19.
Khamis lepas, kira-kira 400 penduduk Medan 88 tidak pulang ke kediaman masing-masing selepas mendapat maklumat kawasan itu dipasang kawat duri untuk pelaksanaan PKPD berkuat kuasa semalam sehingga 25 November ini. Program Usahawan Anak Muda Kota Wilayah Persekutuan, inisiatif untuk warga kota. Paparannya seketika nanti. Bersua kembali. Pandemik COVID-19 telah mengubah norma dan rutin hidup sebahagian besar rakyat Malaysia secara drastik. Kuatir gaya hidup yang tidak sihat mengundang risiko pelbagai jenis penyakit. Kementerian Kesihatan memperkenalkan program intervensi pengurusan berat badan berskala maya iFit and Eat atau VI Fitter peringkat kebangsaan. Laporan Azizi Harun. Kita sering diingatkan pengambilan makanan berlemak dan gula berlebihan serta aturan makanan yang tidak sempurna, amalan yang boleh mengundang kepada obesiti dan pelbagai jenis penyakit tidak berjangkit. Namun tidak ramai yang mengendahkannya sehinggalah diserang penyakit. Dan tanda awalnya adalah obesiti. Menurut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti tahun 2019, di Malaysia, 1 daripada 2 orang dewasa adalah berlebihan berat badan ataupun obes. Manakala 1 daripada 4 orang dewasa adalah tidak aktif melakukan aktiviti fizikal, iaitu sekurang-kurangnya 150 minit dalam seminggu. Walaupun rakyat dilarang melakukan aktiviti riadah di tempat umum di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ia bukan alasan untuk rakyat tidak melakukannya di rumah masing-masing. KKM dengan kerjasama Pertubuhan Pencegahan Obesiti Kanak-Kanak dan Dewasa telah menyediakan platform maya kepada rakyat menerusi program VI Fitter sebagai alternatif intervensi pengurusan berat badan yang boleh diakses peserta di mana jua mereka berada. VI Fitter adalah ringkasan kepada intervensi pengurusan berat secara maya. Melalui intervensi secara maya inilah para peserta diberikan panduan melalui aktiviti fizikal dengan betul, melakukan aktiviti fizikal bersama jurulatih, runding cara amalan cara hidup sihat dan cabaran harian secara maya. 20 orang jurulatih dari bahagian pendidikan kesihatan KKM dari pelbagai bidang antaranya sukan dan nutrisi terlibat mengendalikan latihan fizikal secara maya. Ini juga merupakan inisiatif khidmat sosial KKM membantu jurulatih kecergasan yang kehilangan sumber pendapatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka akan memantau peserta-peserta program ini yang melalui satu caranya adalah melalui grup WhatsApp di mana mereka akan dibahagikan sama banyak ke dalam grup WhatsApp yang disediakan. Dan di sini juga nanti mereka akan melakukan aktiviti secara virtual. Program VI Fitter dengan tema Bukan Soal Kurus yang julung kali diadakan mendapat sambutan 1,039 rakyat dalam tempoh 3 jam ia dibuka untuk pendaftaran. Bersama-samalah menjaga kesihatan dan seterusnya mengamalkan cara hidup sihat serta kekal aktif kerana kesihatan tidak ternilai harganya. Azizi Harun, Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amaran yang sedang berkuat kuasa buat masa kini iaitu amaran kategori pertama meliputi perkapalan kondor dan juga reef knot. Amaran ini berbahaya ke atas semua aktiviti bot-bot kecil, sukan laut dan juga rekreasi laut dan dijangka akan berterusan sehingga 17 November 2020. Bagi amaran cuaca waspada, Pulau Met Malaysia menjangkakan hujan lebat boleh berlaku di kawasan yang bertanda lorikan warna kuning di sini, iaitu
iaitu bermula pada esok hari. Ya, hujan lebat boleh berlaku dan boleh mengakibatkan iaitu kawasan-kawasan yang pada paras rendah boleh banjir. Manakala amaran cuaca waspada yang kedua pula bermula pada 17 hingga 18 November tahun ini, bermula pada di kawasan Jajahan Tumpat sehingga ke daerah Kuantan, Negeri Pahang. Dan keadaan ini boleh mendatangkan risiko limpahan air laut di kawasan pesisir pantai dan juga muara sungai. Bagi keadaan cuaca semasa pula, kelihatan tiupan angin timur laut menyebabkan satu garis badai terbentuk memasuki ke pantai barat Semenanjung, iaitu seperti yang dapat kita saksikan bermula dari negeri Kedah sehingga ke negeri Johor, dan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga 2 jam lagi. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat buat masa kini berlaku di bahagian Sibu, Bintulu, Miri dan juga agak lebat di bahagian Limbang. Diikuti keadaan cuaca lembap di bahagian Kudat dan juga Sanakan, negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan menambah baik proses pengumpulan data mangsa banjir seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengemaskini data lebih 85,000 mangsa banjir sedia ada. Kemaskini data itu bertujuan mengenal pasti punca banjir di kawasan penempatan mangsa bagi membolehkan ia diatasi untuk manfaat jangka masa panjang. Sebagai contoh, tadi ada yang mangsa di sini bagi tahu sebelah rumah dia ada sungai dan cetek. Maksudnya mungkin kalau kita dalamkan sungai itu, maka ia dapat mengurangkan banjir. Sebab kita belanja puluhan juta ya apabila kita menghadapi musim banjir ini, itu tak termasuk kerugian barang, perabot, ya, nyawa kadang-kadang yang dihadapi. Jadi bagi saya untuk kita mengenal pasti isu dan bagi pihak kebajikan masyarakat ini, maksudnya dari segi data itu supaya kita dapat mengawasi dan bekerjasama dengan kementerian lain supaya isu dan masalah itu dapat diselesaikan. Datuk Seri Rina menyampaikan bantuan wang tunai dan barangan keperluan asas kepada 100 penduduk terjejas banjir 5 November lalu di Hulu Langat, Selangor. Bagi persediaan menghadapi banjir tahun ini, KPWKM sudah mengagihkan barangan keperluan di depo-depo simpanan banjir seluruh negara. Pegawai kesihatan juga akan ditempatkan di setiap pusat pemindahan sementara PPS selain mengikuti SOP baharu yang telah ditetapkan kerajaan bagi mengekang penularan COVID-19. Kementerian Wilayah Persekutuan mensasarkan 2,000 usahawan menerusi program Usahawan Anak Muda Kota Wilayah Persekutuan dalam tempoh 2 tahun akan datang. Menterinya Tan Sri Anwar Musa memberitahu setakat ini 234 usahawan terpilih menerima tawaran ruang perniagaan di ibu kota bermula bulan ini. Inisiatif ini terbuka kepada warga kota berbilang kaum untuk membantu golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 bagi menambah sumber pendapatan.
Macam saya kata tadi, yang kita dah kenal pasti setakat ini dah ada 1,000 lebih. Daripada 1,000 lebih itu, hampir ke 400 adalah di kawasan-kawasan tempat-tempat menunggu bas. Di bus station, LRT station itu ada kawasan. Yang telah dikenal pasti itu saja 400. Semua sekali kita dah kenal pasti 1,000 lebih. Beliau terdahulu membuat tinjauan ke tapak perniagaan program berkenaan di Jalan Tun Tan Cheng Lock dan Jalan Tun Perak. Kadar sewa dikenakan berpatutan antara RM100 hingga RM2,000 sebulan dan peniaga ditawarkan potongan 50% bagi tahun pertama sewaan. Dalam Kuala Lumpur yang kios yang mewah, saya dapati kios yang paling mewah yang didapati dengan kemudahan yang sempurna. Sebelum itu kita tak ada tandas, kita tak ada tong sampah, tak ada kemudahan air semua kan. Jadi sebelum ni kios, jadi kemudahan dia tak berapa ada. Jadi bila dia dah banner yang baru ni, kemudahan dia lengkap apa semua. Jadi akak berpuas hatilah selama 3 tahun akak menunggu tu. Jenazah Allahyarham bekas Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Tan Sri Zaleha Ismail selamat dikebumi di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota Kuala Lumpur. Jenazah Allahyarham terdahulu dimandi dan disolatkan di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Taman Melawati. Majlis pengumumian dihadiri ahli keluarga serta rakan-rakan mengikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Adik Allahyarham Zaniah Ismail menyifatkan Allahyarham kakaknya sangat bertanggungjawab kepada semua 10 adik-adiknya. Dia kalau ada problem apa-apa semua dia refer kat saya kadang-kadang. Dia tanya macam ni saya pun cakap lah. Yelah masa tu dia menteri kan. Tapi dia masih perlukan pandangan daripada saya juga. Kami syukur Alhamdulillah lah dia pergi dalam keadaan yang tidak menyusahkan semua orang. Dan khidmat dia pada negara, jasa dia, saya minta tolonglah supaya orang kenal jasa-jasa dia. Tan Sri Zaleha meninggal dunia pada usia 84 tahun di sebuah hospital swasta selepas mengalami sesak nafas. Allahyarham Tan Sri Zaleha pernah memegang pelbagai jawatan penting antaranya Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, Timbalan Menteri Pengangkutan, Ketua Wanita UMNO dan Timbalan Ketua Bahagian Buku Pelajaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Juga pernah berkhidmat sebagai juru hebah di Radio Malaya pada tahun 1962 hingga 1968. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Tan Sri Zaleha Ismail. Dalam ucapan takziah di laman Facebook, Tan Sri Muhyiddin menyifatkan Allahyarham sebagai antara menteri wanita yang komited dalam menjalankan amanah dan disenangi ramai atas sikapnya yang mudah mesra dan peramah. Walaupun mengalih modus operandi penyelundupan dadah menerusi jalan laut, masih tetap berjaya dikesan pihak berkuasa. Sindiket pengedaran dadah dari Laos tumpas dengan penahanan 12 individu termasuk seorang wanita warga negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik GSJN Bukit Aman, Dato' Razzaruddin Hussein ketika memberitahu kejayaan pasukan turut menyatakan 865.7 kilogram ganja bernilai 2.16 juta ringgit dirampas dalam 8 serbuan di Pulau Pinang dan Kedah pada Jumaat lepas. Dalam operasi yang digerakkan, pihak berkuasa menahan seorang individu berusia 56 tahun yang juga dalang utama sindiket di sebuah premis di Jitra, Kedah. Ia kemudian membawa penahanan seorang wanita warga Laos berusia 40-an di Bidong, Kedah yang dipercayai berperanan sebagai perantara bagi sindiket itu kerana dadah yang dibawa masuk dipercayai dari Laos melalui Thailand sebelum ke negara ini menggunakan jalan laut. Susulan penahanan semua ahli sindiket pengedaran dadah yang mempunyai hubungan dengan rangkaian dadah antarabangsa itu, 6 kenderaan serta wang tunai yang kesemuanya bernilai RM280,752 disita. Belanjawan
Belanjawan 2021 berupaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus mampu mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasa KDNK antara 6.7 dan 7.5% tahun depan. Dan fokus kepada pertumbuhan domestik, dan kita juga memfokus kepada inisiatif ke arah menarik FDI untuk ke Malaysia. Jadi kalau kita lihat data ekspor menunjukkan pertumbuhan yang merangsangkan bagi suku tahun ketiga, dan sebab itulah saya yakin dan optimis bahawa pertumbuhan tahun hadapan adalah positif. Bercakap selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia, beliau menyuarakan keyakinan kerajaan masih mampu untuk menambah sebarang peruntukan tambahan. Yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan, kita untuk 2021 defisit bajet yang kita sasarkan ialah defisit 5.4%. So ia bergantung kepada keadaan ekonomi pada masa tersebut, dan berdasarkan kepada defisit semasa dan juga defisit untuk tahun hadapan, kita masih mempunyai ruang untuk kita melaksanakan apa-apa keperluan bagi membantu rakyat, perniagaan dan mempertahankan ekonomi kita. Malaysia mampu mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasa KDNK antara 6.5 hingga 7.5% tahun depan. Penalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berkata, ia berdasarkan prestasi positif yang ketara bagi suku tahun ketiga. Berdasarkan kepada penambahbaikan yang ketara prestasi ekonomi negara untuk suku tahun ketiga oleh Bank Negara baru-baru ini, iaitu pada kadar negatif 2.7% yang lebih baik daripada jangkaan. Dan selepas ianya susut lebih daripada negatif 17% pada suku kedua tahun ini. Tambah beliau, negara berada pada landasan strategik untuk berkembang pesat pada tahun 2021. Belanjawan Pembangunan 2021 juga dilihat pemangkin ekonomi domestik untuk terus kekal berkembang tahun depan. Belanjawan 2021 tidak meminggirkan golongan rentan atau kumpulan mudah jatuh sakit daripada terus dibantu. Selain kenaikan kadar bantuan OKU, had pelepasan cukai bagi pasangan OKU juga dinaikkan. Jelas rakan kongsi pengurusan Ernst & Young, Christopher Lim, kenaikan pelepasan cukai pasangan OKU membuktikan kerajaan prihatin terhadap kebajikan golongan tersebut. Increase in tax relief is basically recognizing the increase in cost of living to help maintain somebody who's disabled in your home. Bagi golongan OKU, pemberian bantuan itu sangat bermakna dalam tempoh mencabar ini. Pandemik COVID-19 ni betul-betul memberi kesan pendapatan kami. Macam kami sendiri yang kerja jururut kan, pendapatan kami terjejas lebih daripada 50%. Dia punya kesan dia tu memang sangat-sangat sakit lah. Tapi kami mau tak mau kena teruskan juga kehidupan. Bersyukurlah, Alhamdulillah, elang pun naik, bantuan prihatin rakyat tu pun sangat membantulah. Bagi macam kita orang ni susah nak cari makan, kerja urut ni, macam peluang nak urut orang tu susah sikit lah masa pandemik ni. Jadi kalau bantuan tu dah naik, Alhamdulillah lah. Selain bantuan, golongan ini yang dibelenggu masalah pengangguran juga berharap isu tersebut diberi perhatian. OKU ada lagi satu sisi yang perlu dititik beratkan dan saya rasa perlu ditambah baik dalam bajet tersebut, seperti macam mana masalah pengangguran yang sekian lama bukan disebabkan pandemik saja, tapi OKU ni dibelenggu oleh masalah kurangnya peluang pekerjaan.
Dan ini antara cadangan beliau. Kan adalah dari segi latihan kepada golongan OKU itu sendiri. Okay, latihannya mungkin terbahagi juga kepada dua, sama ada latihan secara fizikal dan juga latihan dari segi online ataupun digitalization, sebab sebenarnya perkembangan teknologi ni boleh memberi peluang yang lebih banyaklah kepada OKU untuk self-generate income mereka. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Rakan penyampai Altar Hamzah, teruskan. Lang Merah harap Badrul kekal. Pembinaan litar Sungai Petani diteruskan. Assalamualaikum, terima kasih Syaril dan juga Hazel. Perkembangan bola sepak di Kedah. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor meletakkan harapan tinggi agar tonggak utama Lang Merah Badrul Bakhtiar terus kekal bersama pemenang 5 kali Piala Malaysia ini. Ketika ini, spekulasi bertiup kencang mengatakan Badrul mungkin meninggalkan Kedah selepas beberapa pasukan dikatakan berminat mendapatkan khidmat pemain perancang tersebut. Bagaimanapun, menurut Muhammad Sanusi, beliau masih belum menerima sebarang maklumat berhubung perkara ini. Saya belum dapat maklumat apa-apa tentang Badrul. Saya harap dia kekal di Kedah. Ada yang khidmat masih diperlukan di Kedah. Ya. Orang bagus ini kita nak lah. Sepanjang bersama Kedah, Badrul telah membantu pasukannya menjulang pelbagai kejuaraan termasuk Liga Super, Liga Perdana dan Piala Malaysia. Bola sepak Liga Juara-Juara Asia ACL, pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, akui berat untuk menerima keputusan tidak membenarkan pasukannya beraksi dalam kejohanan di Qatar itu pada 18 November ini selain pembatalan baki Piala Malaysia 2020. Tunku Ismail dalam kenyataan di laman rasmi Johor Southern Tigers berkata, baginda yakin kerajaan telah melakukan yang terbaik demi kepentingan dan kebajikan rakyat Malaysia memandangkan kes COVID-19 semakin meningkat. Baru-baru ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan JDT tidak dibenarkan untuk menyertai saingan ACL. Difahamkan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia, Stuart Ramalingam, akan mengadakan perbincangan bersama Setiausaha Agung AFC, Datuk Windsor John Paul berhubung situasi JDT. JDT adalah satu-satunya kelab dari Malaysia yang berjaya membuat penampilan 5 kali berturut-turut dalam kempen Liga Juara-Juara Asia sejak 2015. Menjelang aksi Liga Malaysia musim depan, Selangor ketika ini dilihat antara pasukan paling rancak melakukan persiapan. Ia susulan majoriti kontrak pemain Liga Malaysia akan berakhir hujung bulan ini. Selain bakal membawa masuk jurulatih baharu, Selangor turut dilapor akan mengikat penyerang Perak Syaril Fikri Mat Fauzi serta pemain sayap dari Uzbekistan Dostembek Kamdamov. Bukan itu sahaja, skuad Merah Kuning juga dikatakan bakal melepaskan beberapa tonggak termasuk ketua pasukan Taylor Regan, Shazwan Zainon, Rufinho Segovia dan K. Prabhakaran. Bagaimanapun, pengurus pasukan Mahfizur Rushdin Abdul Rashid enggan mengesahkan kabar angin tersebut. Beliau meminta semua pihak agar bersabar dan menunggu pengumuman rasmi daripada pasukan itu nanti. Berita gembira buat arena permotoran tanah air. Kerajaan Negeri Kedah mengumumkan akan meneruskan pembinaan litar lumba di Sungai Petani yang belum selesai sejak beberapa tahun lalu. Perkara tersebut disuarakan Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Mat Noor sewaktu pembentangan bajet Kedah 2021 yang turut memperuntukkan RM8 juta buat pembangunan sukan di negeri berkenaan.
Menurut Muhammad Sanusi, 8 juta ringgit berkenaan akan diperuntukkan kepada Majlis Sukan Negeri MSN dalam usaha melahirkan bakat-bakat berpotensi tinggi selain persediaan menghadapi Sukan Malaysia SUKMA 2022 di Johor. Sementara itu, bagi pembinaan litar lumba, beliau turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri telah mengambil keputusan kembali kepada perancangan asal membina litar rakyat sebagai salah satu solusi kepada aktiviti lumba haram. Sebagai jawapan kepada isu litar lumba di Sungai Petani yang tidak selesai sejak beberapa tahun yang lalu, kerajaan negeri telah mengambil keputusan untuk kembali kepada rancangan asal membina litar rakyat sebagai salah satu solusi kepada aktiviti lumba haram. Peruntukan sedia ada sebanyak 20 juta ringgit akan digunakan bagi menyiapkan beberapa prasarana seperti litar drag race, bonded area, litar perlumbaan lasak pacuan 4 roda, litar motocross dan litar mountain bike. Bagi memastikan litar berkenaan mampu menjadi tempat komersial, maka pusat pameran, pusat jualan, sudut pelancaran kenderaan bermotor juga akan dibina. Kejualan simulasi kini tumpuan utama skuad memanah negara bakal berlangsung pada 21 hingga 22 November ini. Ia mampu menjadi pengganti pertandingan dalam dan luar negara yang telah dibatalkan penganjurannya pada tahun ini akibat COVID-19. Kejohanan yang akan berlangsung di Padang Sintetik MSN Bukit Jalil itu adalah inisiatif daripada bahagian atlet Majlis Sukan Negara Bukit Jalil dengan kerjasama Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia dalam usaha memastikan prestasi atlet memanah sentiasa di tahap terbaik. Bagi atlet memanah negara Khairul Anwar Muhammad, kejohanan berkenaan akan membantu dia dan rakan sepasukan mendapatkan kembali momentum terutama selepas hampir 8 bulan tidak beraksi. Sementara itu, jurulatih memanah negara Lee Jae Young mengakui anak-anak buahnya semakin bersemangat menyertai kejohanan berkenaan biarpun beraksi menentang rakan sepasukan. Sekumpulan pemancing menyelamatkan seekor monyet yang sedang berenang mencari daratan. Menurut kumpulan pemancing ini, mereka terlihat seekor monyet berenang dalam kepenatan. Bimbang dengan keadaan monyet itu, mereka memberi pertolongan dengan menghulurkan pendayung bot dan membawa monyet itu ke daratan. Kumpulan pemancing ini kemudian melepaskan monyet tersebut di hutan berhampiran. Akibat perbuatan berendam dalam bekas berisi susu di sebuah kilang memproses minuman, seorang pekerja kilang ditahan polis dan kemudian dipecat majikannya. Penahanan dibuat selepas rakaman video mengenainya tersebar di media sosial. Menurut akhbar Daily Star, individu dalam klip video ini dikenali Emre Shayar telah melakukan aksi itu sebagai gurauan sebelum dikongsi dalam aplikasi TikTok milik rakannya Ugur Turkut. Pihak pengurusan kilang turut memecat Ugur. Seorang kanak-kanak di India berusia 6 tahun dinobatkan pengatur cara komputer termuda di dunia oleh Guinness World of Record. Arham Om Talasenia dari Ahmedabad, India berjaya menamatkan sijil pengatur caraan program komputer dari Microsoft sekaligus melayakkannya menerima anugerah tersebut. Sejak berusia 2 tahun, Arham telah didedahkan oleh bapanya berkaitan komputer dan gadget. Mendapat sentuhan pencipta lirik terkenal Iman Imran, lagu Perit nyanyian Alif Iskandar berjaya menamat hati para pendengar. Lagu itu juga dipilih runut bunyi untuk sebuah drama bersiri arahan Michael Ang. Sebagai pendatang baharu, Alif menghargai lagunya diterima baik peminat walaupun masih hijau dalam industri. Saya rasa yang pertama sekali sebab saya rasa happy sebab ini adalah peluang pertama saya untuk saya menceburi bidang muzik ataupun menceburi bidang industri muzik lah. Dan untuk bekerja dengan Iman Imran, saya rasa itu adalah satu penghargaan untuk saya dengan orang cakap dengan bakat yang saya ada, iaitu bakat baru dan bekerja sama dengan orang-orang yang lebih berpengalaman.
Alif yang kini sedang menuntut di Institut Perguruan Ilmu Khas dalam bidang muzik turut menyuarakan keinginannya untuk belajar lebih mendalam dalam bidang penghasilan lagu. Alif minat dua-dua tau. Alif minat untuk mengajar dan Alif minat untuk menyanyi. Jadi Alif harap Alif dapat buat kedua-dua ni dan Alif dapat manage dua-dua career ni, sebab kita tahu dua career ni agak berbeza. Jadi Alif harap Alif dapat buat dua-dua lah. Lebih menggujakan, lirik video lagu Perit telah mendapat hampir 200,000 tontonan sejak September lepas. Biarpun kecewa dengan lagu sebelum ini yang gagal ke peringkat akhir sebuah pertandingan nyanyian, pendatang baharu Muna Syahirah bangkit dengan single baharu Bagaimana. Bergandingan dengan penyanyi Zack Zakwan, Muna yang juga merupakan bekas peserta program realiti itu mengharapkan tuah buat lagu ciptaan Gufran dan Sang Hitam. Kalau ikutkan, saya agak kecewa lepas lagu Teguh Setia. Saya dah berikan banyak effort kat situ, tapi mungkin tak cukup rezeki. Allah kata bukan rezeki lagi, tapi it's okay. Muna rasa macam tak apa, kita boleh cuba lagi. And Muna letakkan aura Teguh Setia dan juga jiwa Teguh Setia di dalam lagu Bagaimana. So please do support us. Bagaimana, Muna dan Zack Zakwan. Teruskan mendengar Bagaimana. Mengulas mengenai karya tersebut, gadis berusia 26 tahun ini menyatakan lagu tersebut benar-benar mengembalikan semangatnya untuk berdiri semula dan fokus kepada kerjaya seni. Lagu duet berentak balada ini dinyanyikan bersama penyanyi baharu Zack Zakwan yang mempunyai karakter vokal yang mantap. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah menonton muzik video kami yang bertajuk Bagaimana. So teruskanlah support, dan pesanan dari Zack untuk COVID, jangan keluar rumah kalau tak ada urusan penting, dan korang kena kerapkanlah mandi dan bersihkan diri korang, dan jangan lupa kalau keluar rumah bawa sanitizer, okey? Stay safe. Baru 2 minggu dilancarkan secara rasmi di saluran YouTube FMC Music pada 23 Oktober lalu, lagu Bagaimana telah mendapat 192,000 tontonan. Berita perdana edisi 15 November berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.